Waalaikumsalam cikgu. Cikgu sihat? Rehat, ngantuk. Oh, okey. Um, okey cikgu. Ha, Okey, nama saya Nur Syuadina binti Ahmad Najib. Saya merupakan pelajar tahun akhir unit Pendidikan Jasmani IPG Kampus Rupan Melayu Melaka. Saya Haziq Izian binti Abu Yazid Bustami, juga merupakan pelajar tahun akhir IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Saya Zati Auni binti Amam. Sama juga, saya classmate dengan Syifat dan Izian. okey. Okey, so untuk malam ni, temu buan ni dijalankan untuk memenuhi tugasan EDUP 3083 Asas Profesionalisme Keguruan. Jadi kita orang akan tanya cikgu lah tentang perjalanan cikgu dan kerjaya cikgu dalam bidang ni. Jadi untuk soalan yang pertama, bolehkah cikgu ceritakan latar belakang pendidikan cikgu sendiri dari aspek bidang perkhususan, tempoh berkhidmat dan grade cikgu sekarang? Okey. Dulu saya ni background pendidikan ni tak berapa strong sangat. Sebab kalau ikutkan SPM tu, kalau aggregate tu 30 lah aggregate je, pangkat 2. Tapi ada rezeki, saya banyak aktif dalam sukan. So itu adalah satu kredit lah untuk saya melanjutkan pelajaran ke universiti. So untuk peluang universiti saya tu, saya hanya belajar tamat pengajian dalam tempoh 4 tahun. Maknanya kebetulan pada program di UTM lah. Saya ijazah pertama saya tu di UTM, Skudai. Dan pengajian saya tu selama 4 tahun. So itu menyebabkan saya mulakan kerjaya sebagai cikgu ni lebih awal lah, seawal 22 tahun. So selepas saya graduate pada tahun 2001 tu, saya bekerja pada tahun yang sama 2001 sehingga saya sambung pengajian sarjana saya pada tahun 2004. Pada 2004 yang mana waktu tu saya sambung pengajian saya di UiTM Marau. Okey, tempoh pengajian saya tu selama 1 tahun, 1,5 tahun lah, 1,5 tahun secara separuh masa. Separuh masa maksudnya kerja, hujung minggu pergi kelas. Itulah hidup saya setahun setengah. Okey, bila saya tamat pengajian saya tu dalam tahun 2004, saya tahun 21, 2004 tu saya mulalah kata mencarilah peluang-peluang di tempat baru. So di situ ada tawaran ke IPG. Okey, tapi bila saya ketemu juga tu pihak panel bagi tahu kata servis tak cukup lagi 5 tahun. Maknanya kena tunggu dalam 2006 lah. Maknanya saya mula berkhidmat 2001, 2006 tu baru cukup 5 tahun. So rezeki saya masih ada lagi dengan IPG. Saya masuk ke IPG pada tahun 2007. Dan pada 2007 pada waktu tu saya ditawarkan sebagai seorang pensyarah pada grade DG 44. Maknanya daripada 41 tu saya masuk. Waktu tu servis saya baru 5 tahun. Program kejayaan ni dia 10 tahun waktu tu. 10 tahun pada grade DG 41. Tapi pada tahun tu saya baru 5 tahun. Tahun yang ke-6 tu ditawarkan pada grade 44. Maknanya satu grade ke atas lah. So saya simat secepat 5 tahun lah sebagai pensyarah di situ. Okey, kemudian saya bermula kerjaya saya sebagai seorang pensyarah di awal umur 27 tahun. Okey. So bila dah masuk ke kampus IBDA, so pada tahun yang kelima 88, betul lah, pada tahun yang ketujuh
saya ditawarkan lagi untuk pemangkuan grade 48 di bawah, tahulah orang nak bagi kan. Dia ada sebab pengisian tempat kosong bagi pejawatan grade 48. Saya ditawarkan untuk memangku jawatan lah sebagai pensyarah PJ di kampus yang sama. Di situ saya cepat lagi 1 tahun lah. So jumlah saya lompat grade tu 6 tahun sebagai pensyarah lah. Mungkin rezeki lah kot. Mengaji tak pandai tapi itulah. Okey, itu lah. Latar belakang pengajian saya tu, saya belajar di UTM, ijazah sarjana muda saya dalam bidang sains sukan UTM. Dalam ijazah sarjana saya, master saya juga dalam sains sukan UiTM. So saya sambung jugalah pengajian dalam ijazah pertama saya tu. Tapi sekarang ni saya takat tu je lah kot. Saya sambung PhD tu tak larat lah. Sibuk syarah ni. Okay. So sehingga sekarang pada ni 2024, pada 2022 2021 saya ditawarkan ke grade DG 52. Setelah itu orang kata cukup haul lah untuk kenaikan pangkat. 6 tahun di grade 48. So sekarang ni saya menjawat KJ-HCP di kampus IPG KDA dengan grade DG 52 lah. Lagi tak nak tambah? Jadi maksudnya selepas dia cikgu grad daripada tu, cikgu tak pernah mengajar dekat sekolah lah. Cikgu terus masuk mengajar tinggi. Okey. Saya mula mengajar pada 2001 sehingga 2006. Yang saya kata cukup 5 tahun servis di sekolah tu. Pada tempoh tersebut lah. Saya habis master pada 2004. Lepas tu pada 2006 tu baru dipanggil masuk sebagai pensyarah. So servis saya di 2 sekolah. Sekolah yang pertama, posting yang pertama di Perlis. Selepas servis dalam 4 tahun, saya tukar ke sekolah menengah Sanglang, Perlis jugalah. So sepanjang servis saya di sekolah hanya 5 tahun je lah. Betul lah. Okey, terima kasih cikgu. Itu untuk latar belakang cikgu. So kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey cikgu, baiklah. Sepanjang perkhidmatan cikgu daripada dekat sekolah sampai dekat IPG, apa jawatan-jawatan yang pernah cikgu sandang? Okey, kalau sepanjang perkhidmatan saya sebagai pensyarah di Jabatan PJ, saya memegang jawatan penyelaras lah, penyelaras jadual waktu, penyelaras subjek. Okey, pada tahun 2019 saya ditawarkan jawatan sebagai ketua unit data, rekod dan alumni di Jabatan Haiwan Pelajar lah. Pada 2022 lah. 23 sorry. Pada 23 saya ditawarkan sebagai KJ-HCP lah. Kalau dekat sekolah ada ke cikgu? Sekolah saya biasalah kalau cikgu sukan ni dia sebagai setiausaha sukan lah. Setiausaha sukan, lepas tu yang lain-lain tu ketua panitia PJ lah. Faham cikgu. Saya teruskan kepada kawan saya, Izzati. Okey cikgu, masa cikgu dekat sekolah, apa cabaran yang cikgu hadap lah sepanjang cikgu mengajar PJ ni sebab ajar budak-budak kan? Okey, yang paling saya
kenang sampai sekarang ialah di sekolah yang kedua tu, sekolah Sanglang tu, menjadi trend budak PJ ni dia tak pakai baju. Dia buang baju, pakai seluar hijau, dia nak main bola. So apa yang saya buat perubahan di situ ialah saya mengajak ataupun mendidik mereka supaya pakai baju yang sepatutnya. Pakai t-shirt sekolah, t-shirt ataupun t-shirt PJ lah, dan juga seluar tracksuit berkasut. So pendekatan pertama yang saya buat ialah saya ajak dulu mereka ni main apa yang mereka suka. So kalau dalam satu waktu pengajaran tu, kalau kat sekolah menengah dia 1 jam. So saya bagi dia main 45 minit. 15 minit yang terakhir tu saya kata saya nak ajar. Sebab dia sekolah yang kedua ni, sekolah Sanglang ni, dia sekolah di tepi laut. So perkampungan nelayan ni mentaliti dia agak ni sikit lah. So dia banyak kepada main lah. So minggu yang kedua tu saya ajak dia main, tapi saya potong masa 30 minit. Asalkan dia nak main dulu. Kalau ikutkan tu dia nak main ikut suka hati dia lah. So syarat yang seterusnya saya tambah ialah kalau katakan masih nak main lagi, kena pakai pakaian yang proper. Ber-t-shirt sekolah. T-shirt sekolah ni biasa t-shirt rumah sukan lah. Seluar tracksuit dan berkasut. So antara perjanjian antara saya dan juga student ialah kalau kamu tak pakai baju t-shirt sekolah, kamu kena pakai pakaian yang saya sediakan. Sebab nak main dalam kelas saya mesti berpakaian lengkap. Okeylah. Lepas tu apa yang saya sediakan, pakaian saya yang saya masukkan tu, saya sediakan baju kurung kat dia. Saya sediakan baju kurung Kedah. Kalau yang tak pakai seluar, saya sediakan kain batik. So mereka pada peringkat awal tu macam sonok-sonok lah, macam main-main lah. Sebab saya buat kelas tu di Padang. Okey, kemudian adalah pada peringkat awal tu dalam 30 orang tu 25 orang tak pakai baju. So 25 orang lah pakai baju kurung tu. Happy-happy kan. Lepas tu dia kata okey tak apa, minggu depan dia ingat benda yang sama juga. Yang mana dah segan tu dia dah mula bawa baju dah. Minggu yang depan, kelas yang depan tu tinggal lagi lah 15 orang. So mereka pun dengan rela hati mereka pakailah kain batik dengan baju kurung tu. Okey, pakai siap-siap. Memang dia dah tahu dah. Dia kalau tak bawa baju memang kita sediakan pakaian. Dia pakai siap-siap lah. Kat store tu dia salin. Okey, saya pindah kelas tu depan kelas bangunan 4 tingkat. Kita cikgu takkan nak buat kelas kat ni? Kat sini lah pula. Sini ada padang juga. Padang sana basah. Oh segan lah cikgu nak pakai depan-depan kawan-kawan dah. Semua dah bersidai dah kat koridor. Sebab dah tengok kan budak lelaki pakai kain batik dengan baju Kedah. So daripada situ dia dah ada rasa malu lah dengan kawan-kawan dia yang lain. So minggu selepas tu kosong. Semua bawa baju PJ, semua pakai seluar PJ. Kesannya ialah sebab dia orang segan. Sebab dia dah janji dah. Dia dah janji dah dengan saya. Kata kalau dia tak bawa baju PJ, dia kena turun kelas PJ tapi kena ikut pakaian yang saya sediakan. Itu apa yang saya dapat kat situ ialah kita apabila kita buat satu perjanjian dengan pelajar, pastikan dia setuju dengan apa yang dia katakan dan dia faham apa yang dijanjikan. Dan begitu juga dengan kita, dan bila itu berlaku, kita kena nyatakan, kita kena buat apa yang kita dah janji. So be fair lah. So pelajar ni pun dia kata, saya dah janji dia untuk main bola 30 minit, saya bagilah dia main bola 30 minit. Lepas 30 minit, dia ikut kelas saya. Sama juga dengan pakaian. So mula-mula kita dekatkan dia dengan cara kita dengan give and take. Kita sogok dia dengan apa yang dia suka. Kemudian dalam masa sama kita selit dengan apa yang kita patut ubah dia. Baru dia tak rasa terbeban. Baru dia rasa penolakan dia untuk satu perubahan tu kurang. Dia dengan rela hati. Saya rasa itulah cabaran yang paling besar sekali. Sebab saya kat sekolah tu 1 tahun saja.
So kenangan dia tu, cikgu-cikgu kat situ heran. Budak-budak nelayan ni boleh pakai baju PJ bila ada kelas PJ. Okay. Okey, menarik cikgu. Cikgu punya langkah. Nanti kalau ada saya share gambar budak-budak tu pakai kain batik. Okey. Okey cikgu, untuk soalan seterusnya, berdasarkan pengalaman cikgu dan pandangan cikgu untuk melaksanakan PDP Pendidikan Jasmani ni, apa langkah-langkah yang cikgu boleh ambil untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori asas kepimpinan? Okey. Kepimpinan ni yang pertama sekali ialah kita kena ada kepercayaan pelajar. So kepercayaan pelajar tu dia penting sebab apa? Dia akan tuntut pada kita apa yang kita janjikan. Dia janjikan kalau kita katakan hari ni kita nak main apa-apa ikut kelas kita. Sebab trend sekarang ni kat sekolah, tak tahulah kalau kamu praktikum tu budak-budak tu dia dah tahu dah dia nak main apa. Kadang-kadang, cikgu hari ni kita nak main bola jaring cikgu. Kalau perempuan, kalau hari ni cikgu kita nak main bola sepak. Dia dah biasakan dia sebab apa? Sebab itu ada trend dia. Guru dia bukan guru yang orang kata terlatih dalam PJ. So cikgu tu dia bagi je lah main apa yang budak-budak suka main. So cabarannya ialah kita ni ada silibus yang kita kena ikut. Yang kita kena selesaikan. So kepercayaan budak yang pertama tu kita kena dapatkan dulu. Macam kalau ikutkan contoh yang saya bagi tadi, kita bagi dulu apa yang dia suka. Tapi dalam masa yang sama, kita bagi apa yang kita nak ajar. Win-win situation lah, maknanya dua-dua dapat. Kamu nak main bola boleh, tapi bukanlah satu waktu penuh. Kita sulam dengan aktiviti apa yang dia suka dengan apa tajuk pengajaran kita pada hari itu. Itu adalah asas yang rasa kena mulakan daripada awal-awal interaksi guru dengan pelajar. Bagi dia tahu bahawa kita akan tunaikan apa yang kita cakap dan kita akan tuntut apa yang dia dah setuju dia nak buat. Itu yang pertama lah. Yang kedua, jangan cakap tak serupa bikin. Ini yang akan orang kata yang akan menyebabkan kawalan kelas guru tu akan terganggu. Cikgu kata, okey, pukul 7.45 berkumpul. Tapi cikgu datang 7.50. Tu kena ingat tu. Bila kita sebut 7.45, so pastikan kita kena datang lebih awal pada tu. Benda kecil, kesannya pada pelajar sangat besar. Sebab dia menilai guru tu. Dia akan ikut apa saja tingkah laku cikgu. Guru tak sedar sebab apa? Kalau benda itu dah jadi kebiasaan guru, so benda tu dia takkan rasa salah. Sebab tu ketepatan masa tu penting. Yang keduanya ialah guru tu mesti kreatif dalam rancang pengajaran dia pada hari itu. Kalau pelajar sekolah rendah, dia suka benda-benda yang fancy, colourful, bentuk, barang pelbagai. Itu adalah cara kita menarik perhatian pelajar. So kita gunakan benda-benda tu untuk mereka tertanya-tanya apa yang kita nak ajar pada hari itu. So maksudnya kalau katakan ada gelung, ada bola, ada ribbon, ada apa, gunakan segala-galanya barang. So kita manipulate ikut tajuk yang kita nak ajar pada hari itu. Even kalau tak guna pun, just budak-budak ikut peringkat umur lah. Kalau budak-budak tu suka benda-benda bola, kita carilah pelbagai jenis bola. Macam itulah. Kita umpan dia untuk dia ikut kelas kita dengan rela hati, orang kata. Barulah kita boleh kawal kelas. Kalau kita bagi benda yang dia tak suka, of course lah benda baru kan, dia tak tahu apa yang dia nak. Tapi kalau kita sentiasa kreatif, kita sediakan ABM kita yang fancy, kita buat layout susunan tempat latihan ataupun tempat PDP kita dengan agak orang kata menarik ni maksudnya sekali kita bergerak ke stesen ni, sekali kita bergerak ke stesen satu lagi. Maknanya benda tu ada pelbagai.
Bukan statik, okey, ubah benda di satu tempat saja. Itulah saya rasa. Bagi banyak-banyak pun susah agak nak faham ni. Ambil yang asas dulu. Okey? Lagi? Jawab tak? Okey juga menjawab. Terima kasih. Okey, saya teruskan kepada kawan saya Izzati. Okey cikgu, ni pada pandangan cikgu lah, langkah cikgu ambil tadi macam cikgu kata kena ada kepercayaan pelajar, waktu jangan cakap tak serupa bikin ni, cikgu rasa cara tu boleh melestarikan diri cikgu ke sebagai seorang cikgu yang berkualiti lah? Itu adalah kunci peribadi seorang guru yang baik. Sebab apa? Guru ni kalau peringkat sekolah rendah, dia cakap apa pun budak akan ikut. Walaupun mak dia tu cikgu, ayah dia tu cikgu, dia lebih ikut pada cakap cikgu lagi. Itu maknanya kalau pelajar sekolah, peringkat sekolah rendah lah, kepercayaan dia kepada guru tu lebih tinggi lagi. So itu adalah kunci kepada kejayaan seorang guru yang ada kredibiliti. Saya ingat kalau sekolah rendah ni, budak ni dia tak suka pada guru yang garang yang selalu pukul dia atau bagi dendaan dia. Tapi dendaan tu perlu ada juga, tetapi dengan pengajaran, dengan pendidikan. Sebab apa dia dipukul, itu kita kena bagi tahu. Kena bagi justifikasi kenapa dia kena pukul. Kalau kena pukul, bukan kena pukul lah, kena denda. Pukul mungkin tak boleh dah sekarang kan. Kalau dendaan, okay, push up 10. Sebab apa? Datang lambat. Tapi dendaan tu mestilah membawa kebaikan pada diri dia. Budak dia akan buat, dia akan penat. Betul? Kalau katakan dendaan push up. Tapi kebaikan pada diri dia, kekuatan tangan dia lebih baik. Selepas tu, itu yang kita katakan dendaan yang membina. Okay? Terima kasih cikgu. Okey. Tadi ke arah guru yang berkualiti kan. Jadi cikgu rasa langkah-langkah yang cikgu lakukan tu ada beri kesan tak kepada pembangunan profesionalisme keguruan yang berterusan ke arah melestarikan guru berkualiti? Pada pandangan saya, itu dah antara kunci sebab di mana guru tu akan sentiasa diingati dan menjadi role model kepada pelajar. Sebab dia apabila dia selesa dengan guru, dia akan ikut saja apa kata-kata guru. Dan hubungan ni dia akan bukan takat sampai di dalam kelas saja. Di luar bilik darjah pun masih lagi berkekalan. Kita kena ingat apa yang kita ajar pada murid, apa yang dia gunakan adalah manfaat untuk dia dan juga orang lain. Itu adalah kualiti guru yang kata yang berkekalan lah. Kalau kita seorang guru yang tidak ada kualiti tu, kita pergi mana, masuk kelas mana pun budak tak suka. Budak tak suka, dia akan mula memberontak. Dia akan buat hal, dia akan buat kacau, dia akan sajalah. Bukan ada budak-budak, tak semua budak macam tu. Tetapi bila ada budak yang tak setuju dengan kita, tak selesa dengan kita, dia akan mengganggu kita punya kelas. Okay? Okey, ada lagi? Okey, cikgu jawab. Okey, untuk soalan seterusnya, sepanjang kerjaya cikgu sebagai cikgu dan pensyarah, apakah latihan atau kursus yang pernah cikgu hadiri dan cikgu anggap ia memberi manfaat kepada kemenjadian cikgu sendiri dalam bidang PJ ni? Okey, sebenarnya disiplin kita sebagai seorang guru tu bukan kita dapat dalam bilik darjah sepenuhnya. Disiplin yang kita dapat pada kualiti kita seorang guru tu, kita akan dapat melalui pembelajaran di luar kelas. Bagaimana? Sebab di luar kelas lah apabila kita ikut serta dengan sukan-sukan yang sukan-sukan yang ada disiplin yang tinggi, itu akan menyebabkan kita lebih
lebih fokus dengan dengan ciri-ciri seorang guru. Macam saya dulu bergiat aktif dalam sukan lumba basikal. Saya bergiat aktif dalam sukan taekwondo. Saya bergiat aktif dalam kayak. Permainan-permainan yang saya main semuanya bersifat solo. Orang ada game individu lah. Game individu. Di situ yang menaikkan semangat saya ataupun menguatkan semangat saya sebab kita akan bergerak ke atas diri kita sendiri. Kalau kita tak berjaya lakukan, maka diri kita tu sendiri yang tak akan berjaya. So saya rasa nak ada kursus-kursus khas tu mungkin akan menampung, tetapi pengalaman kita melalui permainan yang kita main tu, itu lebih memberi kesan sebenarnya dalam pembentukan karakter kita. Sebab tu saya cengeng kata. Siapa lah kata, tapi saya friendly je. Tidak Alia lari dah Fazan. Jadi cikgu pada cikgu bukanlah hanya pada program dan latihan, tapi sukan-sukan yang pernah cikgu ceburi juga, macam perkemah benda-benda luas dan daripada Ya, betul. Betul. Inilah. Maknanya aktiviti luar bilik darjah tu yang dapat menjamin ataupun dapat menguatkan karakter seorang guru yang baik. Baik, okey. Seterusnya yang Izzati. Okey, cikgu, soalan seterusnya. Boleh tak cikgu bagi contoh macam mana cikgu gunakan maklum balas daripada murid sendiri untuk tingkatkan kualiti pengajaran cikgu lah. Contoh macam cikgu mengajar, cikgu tengok maklum balas student. Contoh macam aktiviti yang cikgu buat tu, respon setiap murid kan berbeza kan. So mungkin kalau contoh ada murid macam tak happy dengan apa yang cikgu ajar, apa yang cikgu buat? Okey. Kalau katakan kita nak dapatkan maklum balas tentang kualiti pengajaran kita tu, yang pertamanya kita kena lihat apa outcome yang kita dapat daripada hasil PDP kita. Okey, contoh macam saya, kalau kita mengajar satu-satu skill ataupun kemahiran, kita tengok adakah dia daripada dia tak boleh buat kepada dia boleh buat. Dan kita akan tanya, susah ataupun tidak susah. Kita tanya tu sebab kita nak tahu emosi dia waktu pelajar tu melakukan apa yang kita suruh. Penilaian kita adalah apa yang kita nampak perlakuan dia. So kalau perlakuan dia tu daripada dia boleh buat, tak boleh buat kepada boleh buat, itu adalah perlakuan yang positif. Maknanya dia dapatlah apa yang kita nak ajar. Tetapi dari segi penilaian kognitifnya, kita nak tahu sama ada dia rasa struggle ke, dia rasa penat ke, dia rasa happy ke. Itu yang kita nak nilai. Sebab kena ingat, dia dalam PJ ni, tiga psikometrik tu kita kena kuasai. Pelajar tu kena kuasai. Barulah kita rasa objektifnya tu tercapai. Okay? Macam Alia sendiri pun, daripada dia tak boleh berenang pun, saya rasa, tak tahulah boleh berenang ke tak. Boleh berenang air lah. Saya sifat lah cikgu. Sifat silap. Lah, backstroke lah boleh. Backstroke ya. Tak apalah, janji boleh jugalah. Kan. Saya rasa saya ajak dalam 4 hari je kot dari tu. Kan. Okey lah tu 4 hari. Orang belajar satu semester kot. Okey. Jawab tak soalan? Jawab cikgu. Terima kasih cikgu. Baiklah. Untuk soalan yang terakhir, okey, bagaimanakah cikgu melihat masa depan PJ ni dalam konteks kepimpinan dan pembangunan profesionalisme di sekolah? Okey. PJ ni adalah salah satu subjek yang saya lihat sebagai subjek favourite pelajar kat sekolah. Cumanya apabila kita bagi kepada orang yang tak ada ilmu, tak ada kemahiran dan tak ada
rasa tak ada kata jati diri sebagai seorang PJ, itu yang akan merosakkan identiti seorang guru PJ. Sebab apa? Di sekolah ni, subjek PJ ni diberikan kepada orang-orang yang sekadar untuk melengkapkan subjek saja. Padahal kita ada guru yang terlatih. Guru yang terlatih tu dia suruh bagi ajak subjek-subjek yang lain yang difikirkan lebih penting. Tapi itulah silapnya pentadbir. Sebab apa? Bila seorang pelajar tu dia rasa stres dalam kelas sepanjang minggu tu, dia menanti-nantikan waktu PJ tu untuk dia rasa lapang, rasa bebas, meluahkan, melepaskan apa yang rasa stres yang dia lalui. Dia tak cakap aku stres, tapi daripada riak muka dia datang dia minat dengan waktu PJ. Dia suka lah waktu PJ sebab dia boleh main luar kawalan dia. Maknanya luar daripada apa yang dia nak buat, tapi rasa dalam kelas yang terkawal. So dalam untuk memastikan guru PJ ni masih lagi orang kata ditinggikan martabatnya, calon-calon guru PJ ni lah yang sendiri yang perlu buat ataupun tunjukkan kepada pihak takwil yang mereka memang layak untuk mengajar kelas PJ dengan menghasilkan kualiti fizikal, dan yang keduanya ialah emosi pelajar itu sendiri. Kalau kita lihat, kalau kat sekolah ni ada aja cikgu-cikgu subjek lain yang bawa permainan-permainan lain kan. Tapi kita nak melahirkan kualiti pelajar yang baik kat sekolah, waktu kelas kita mesti jadikan dia serba boleh. Pelajarannya pun baik, aktiviti fizikalnya pun baik. Kita tak mau pelajar tu pandai tapi tak larat, lemah. Okey. Situlah mana kualiti tu mestilah dijaga, dikawal oleh PJ itu sendiri dengan kualiti yang lebih baiklah. Cikgu kena jaga kualiti dah, cikgu PJ. Okey. Okey, saya rasa, kawan-kawan ada soalan lagi ke untuk tanya? Ada? Tak ada lah. Okeylah, tak ada. Okey, so saya rasa temu bual kita sampai sini saja. So saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Yusaini kerana sudi untuk bagi kami masa temu bual cikgu tentang kerjaya cikgu dalam bidang PJ. Jadi macam mana pilih aku ni? jadilah. Pada ramai-ramai cikgu bersyarang duk ada.